Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbandingan pendidikan abad ke-21 dan abad ke-20. Seperti yang dilihat, ini ialah pengenalan saya di mana sistem pendidikan sentiasa berkembang seiring perubahan zaman dan keperluan masyarakat. Jika pendidikan abad ke-20 lebih menumpukan kepada pengajaran berpusatkan guru, hafalan fakta dan pencapaian akademik semata-mata, maka pendidikan abad ke-21 pula menekankan pembelajaran berpusatkan murid, penguasaan kemahiran, insaniah, serta integrasi teknologi dalam bilik darjah. Perubahan ini didorong oleh kemajuan teknologi, globalisasi, serta tuntutan dunia pekerjaan moden yang memerlukan individu yang lebih kreatif, fleksibel dan mampu berfikir secara kritikal. Oleh itu, penting untuk kita memahami perbezaan antara pendidikan awal abad ke-20 dan abad ke-21 bagi melihat bagaimana perbezaan pendekatan matlamat dan pelaksanaannya setelah berubah mengikut keperluan semasa. Seterusnya ialah matlamat pendidikan abad ke-21 di mana dapat menghasilkan lebih banyak pelajar sepanjang hayat agar memupuk minat dan kemahiran untuk terus belajar kerana ilmu kemahiran sentiasa berkembang. Seterusnya, pembangunan holistik memastikan pembangunan menyeluruh individu termasuk aspek kognitif, emosi, sosial dan fizikal. Seterusnya, persediaan untuk masa hadapan di mana dapat membekalkan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang lebih relevan untuk berjaya dalam pendidikan tinggi, kerjaya dan kehidupan peribadi. Matlamat ini berbeza dengan pendidikan abad ke-21 kerana dari segi kaedah pengajaran seperti ceramah, hafalan, latihan ulangan yang dapat penekanan terhadap peperiksaan sebagai ukuran pencapaian. Manakala abad ke-21 pula kaedah moden dan interaktif yang di mana pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kolaboratif, penggunaan teknologi. Penilaian lebih menyeluruh seperti penilaian formatif, portfolio dan pembentangan. Seterusnya, fokus kepada kemahiran. Abad ke-20 lebih menekankan penguasaan ilmu asas seperti membaca, menulis dan mengira. Pembelajaran berpusatkan guru iaitu pelajar menerima maklumat secara pasif. Manakala abad ke-21 pula menekankan kemahiran seperti kemahiran berfikir kritis dan menyelesaikan masalah, kemahiran komunikasi dan kolaborasi, literasi digital dan teknologi. Pembelajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar aktif mencari maklumat sendiri dan mencipta pengetahuan. Seterusnya, peranan teknologi. Peranan teknologi di mana abad ke-20 teknologi tidak digunakan secara menyeluruh dalam bilik darjah kerana pendidikan bergantung kepada buku teks dan guru sebagai sumber utama. Manakala abad ke-21 pula, teknologi seperti alat utama pembelajaran, e-pembelajaran, aplikasi, sumber dalam talian. Pelajar perlu celik digital dan bijak menilai maklumat daripada pelbagai sumber. Seterusnya ialah matlamat pendidikan abad ke-21 di mana dapat menghasilkan lebih banyak pelajar sepanjang hayat agar memupuk minat dan kemahiran untuk terus belajar kerana ilmu kemahiran sentiasa berkembang. Seterusnya, pembangunan holistik memastikan pembangunan menyeluruh individu termasuk aspek kognitif, emosi, sosial dan fizikal. Seterusnya, persediaan untuk masa hadapan di mana dapat membekalkan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang lebih relevan untuk berjaya dalam pendidikan tinggi, kerjaya dan kehidupan peribadi. Matlamat ini berbeza dengan pendidikan abad ke-21 kerana dari segi kaedah pengajaran seperti ceramah, hafalan, latihan ulangan yang dapat penekanan terhadap peperiksaan sebagai ukuran pencapaian. Manakala abad ke-21 pula kaedah moden dan interaktif yang di mana pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kolaboratif, penggunaan teknologi. Penilaian lebih menyeluruh seperti penilaian formatif, portfolio dan pembentangan. Seterusnya, fokus kepada kemahiran.
Abad ke-20 lebih menekankan penguasaan ilmu asas seperti membaca, menulis, dan mengira. Pembelajaran berpusatkan guru iaitu pelajar menerima maklumat secara pasif, manakala abad ke-21 pula menekankan kemahiran seperti kemahiran berfikir kritis dan menyelesaikan masalah, kemahiran komunikasi dan kolaborasi, literasi digital dan teknologi. Pembelajaran berpusatkan pelajar di mana pelajar aktif mencari maklumat sendiri dan mencipta pengetahuan. Seterusnya, peranan teknologi. Peranan teknologi di mana abad ke-20, teknologi tidak digunakan secara menyeluruh dalam bilik darjah kerana pendidikan bergantung kepada buku teks dan guru sebagai sumber utama. Manakala abad ke-21 pula, teknologi seperti alat utama pembelajaran, e-pembelajaran, aplikasi, sumber dalam talian. Pelajar perlu celik digital dan bijak menilai maklumat daripada pelbagai sumber. Seterusnya ialah kerangka kerja pendidikan abad ke-21. Elemen utama kerangka pendidikan abad ke-21 ialah kemahiran pembelajaran dan inovasi, yang di mana pemikiran kritikal dan menyelesaikan masalah, kreativiti dan inovasi, kerjasama dan komunikasi. Pelajar digalakkan untuk berfikir di luar kotak, bekerjasama secara berpasukan dan menyampaikan idea dengan berkesan. Seterusnya, kemahiran maklumat, media serat teknologi, di mana penggunaan teknologi maklumat secara bertanggungjawab, analisis dan penilaian maklumat. Pelajar perlu bijak menilai maklumat dalam era ledakan digital dan menggunakan teknologi secara efektif dan beretika. Akhir sekali ialah kemahiran hidup dan kerjaya, di mana kepimpinan dan tanggungjawab, etika dan kesedaran sosial, pengurusan masa dan kendiri, kerana dunia pekerjaan masa kini memerlukan pelajar yang bukan sahaja pintar tetapi juga berintegriti dan boleh bekerja secara berdikari. Seterusnya ialah pendidikan dan pengajaran abad ke-21, di mana fokus kurikulumnya ialah akademik dan hafalan fakta, pembelajaran holistik, ilmu dan kemahiran insania. Kurikulum lama berfokus kepada penguasaan isi kandungan, manakala kurikulum baru memberi perhatian kepada pembangunan sosial, kreativiti dan pemikiran kritikal. Dari segi kaedah pengajaran, daripada sistem tradisional melalui ceramah, latihan buku teks, pembelajaran berasaskan projek, kolaboratif, sistem tradisional menggunakan kaedah sahala. Abad ke-21 pula menekankan interaksi, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan. Seterusnya, dari segi sistem tradisional, penggunaan minimum atau langsung tiada. Sangat aktif dan strategik, teknologi digunakan untuk mencari maklumat untuk pembentangan, kolaborasi dalam talian dan pembelajaran kendiri. Selanjutnya ialah pelajar abad ke-21 melalui kemahiran dan sikap. Kemahiran dari segi pemikiran kritis, di mana keupayaan menganalisis, menilai dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan logik. Seterusnya, kreativiti dan inovasi. Mampu menghasilkan idea baru, menyelesaikan masalah secara kreatif dan berfikir di luar kotak. Ketiga, komunikasi berkesan, di mana mampu menyampaikan idea dengan jelas secara lisan dan tulisan, serta dapat pelbagai medium. Keempat, kolaborasi, di mana bekerja secara kumpulan, menghormati pandangan orang lain, dan mencapai matlamat bersama. Dari segi sikap pula, di mana sikap pembelajaran. Sikap pembelajaran sepanjang hayat. Sentiasa ingin belajar perkara baru dan tidak cepat berpuas hati dengan ilmu sedia ada. Kedua, motivasi kendiri, di mana mampu belajar dan bertindak tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru dan orang lain. Ketiga, ketahanan diri, di mana tidak mudah putus asa walaupun menghadapi cabaran atau kegagalan. Akhir sekali, pengurusan emosi, di mana bijak dan dapat mengawal emosi secara tenang dalam tekanan dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Seperti yang dilihat di sini ialah peranan teknologi dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, dapat memperluas akses kepada ilmu, kerana pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Bahan pembelajarannya pula
boleh dalam bentuk video, e-book, laman web, aplikasi dan kursus dalam talian seperti Google Classroom. Selanjutnya, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Guru boleh menggunakan aplikasi interaktif seperti Kahoot, Quizzes, Padlet, Nearpod untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Selain itu, dapat meningkatkan kolaborasi antara pelajar. Ini kerana ia dapat menggalakkan komunikasi dan kerja berpasukan. Seterusnya, membantu guru dalam pengajaran dan penilaian. Guru boleh menyediakan bahan digital, menyesuaikan pembelajaran mengikut tahap murid serta menilai pencapaian secara lebih fleksibel. Akhir sekali, meningkatkan kemahiran digital pelajar, di mana murid boleh menggunakan pelbagai teknologi secara beretika dan bertanggungjawab, sekaligus membina celik digital, satu kemahiran penting dalam dunia masa kini. Akhir sekali, pandangan anda tentang pendidikan abad ke-21. Di sini, pendidikan abad ke-21 adalah satu bentuk pendidikan yang progresif dan relevan dengan keperluan dunia moden. Ia tidak hanya menekankan akademik tetapi memberi penekanan kepada pembangunan sosial, kemahiran insania, penggunaan teknologi dan kesediaan menghadapi cabaran global. Kesimpulannya, perbandingan antara pendidikan abad ke-20 dan abad ke-21 menunjukkan perubahan besar dalam pendekatan, matlamat serta peranan guru dan murid. Pendidikan abad ke-21 lebih holistik, fleksibel dan responsif terhadap keperluan semasa, terutamanya dari segi kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal, kerjasama dan celik teknologi. Walaupun asas pendidikan seperti literasi dan numerasi tetap penting, sistem pendidikan masa kini perlu lebih terbuka kepada inovasi dan perkembangan global. Oleh itu, guru, pelajar dan pihak berkepentingan harus bekerjasama memastikan sistem pendidikan terus relevan agar dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi cabaran masa depan.